Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak semua? Ustaz harap agar anak-anak semua sehat bersama keluarga tercinta. Baiklah, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari pendidikan Islam tahun 1 bagi bidang adab dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutanku. Anak-anak, mari kita fahami dan kita hayati gambar di depan kita ini, sambutan Maulidur Rasul, yaitu perarakan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita lihat di sekolah, di televisyen, di dalam YouTube, perarakan sambutan Rasulullah, sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca ayat berkenaan supaya kita cinta dan kasih kepada Rasulullah dan kita memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, surah yang ke-33. Maksudnya, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan ke atasnya dengan sebenar-benarnya. Jadi kita hendaklah beristiqamah beramal dengan sunnah Rasulullah. Bila kita kasih, kita cinta kepada Rasulullah, maka kita mesti beriltizam, istiqamah, akan mengamalkan sunnah-sunnah, hadis-hadis yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, mari kita hayati dan kita amalkan. Apakah yang dimaksudkan selawat? Apakah maksud selawat? Selawat iaitu doa atau pujian untuk memohon keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ialah doa atau pujian untuk memohon keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud keberkatan? Keberkatan ialah minta dengan Allah supaya ditambahkan kebajikan, ditambahkan pangkat, ditambahkan kebaikan, ditambahkan derajat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh selawat iaitu kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Kemudian, apakah kepentingan bila kita mengamalkan selawat? Apakah kepentingan bila kita sentiasa mengamalkan, iaitu membaca, menyebut selawat? Yang pertama, memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan memupuk, akan menambahkan lagi rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada baginda kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Mendapat ganjaran pahala
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi bersabda, bila kita berselawat satu kali sahaja, maka Allah Ta'ala akan memberi 10 ganjaran pahala. Allah akan berselawat kepada kita 10 kali selawat, kerana kita berselawat satu kali sahaja. Yang ketiga, mendapat syafaat Nabi. Kita akan mendapat syafaat. Syafaat itu ialah pertolongan. Nanti di akhirat, bila kita ada dosa banyak, bila kita ada buat salah dengan Allah, dengan manusia, maka ketika inilah kita amat memerlukan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, apakah pula adab-adab berselawat? Adab-adab berselawat ialah menyebut lafaznya dengan betul. Menyebut lafaznya dengan betul. Yang kedua, memahami dan menghayatinya. Memahami dan kita menghayatinya selawat. Yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Dilakukan dengan ikhlas. Yang keempat, berselawat dengan penuh kasih sayang. Berselawat dengan penuh kasih sayang. Seterusnya, apakah adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah adab-adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adab-adab ialah berselawat ke atas Nabi. Berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, mengasihi, mencintai para sahabat Nabi. Mengasihi, mencintai para sahabatnya. Yang ketiga, beriltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriltizam, sentiasa melakukan, sentiasa melaksanakan sunnah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, suruhan-suruhan yang disuruh oleh Rasulullah. Itu makna beriltizam, sentiasa melakukan, atau dengan kata lain, istiqamah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berazam menziarahi makam baginda. Berazam, bercita-cita agar kita dapat ke Madinah dan kita ke Masjid Nabawi. Di sana terdapat makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, anak-anak, apakah akibat sekiranya kita mengabaikan selawat? Apakah akibat sekiranya kita mengabaikan selawat? Yang pertama, akan menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Yang ketiga, termasuk dalam golongan orang yang hina. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang hina. Jadi, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, mari sama-sama kita meneliti info ini. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sebagaimana yang Ustaz sudah beritahu tadi. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang kedua, orang yang tidak berselawat adalah orang yang bakhil. Orang yang tidak berselawat, orang yang susah untuk berselawat, orang yang malas berselawat, maka dia ialah orang yang bakhil. Bakhil ni itu orang yang kedekut. Orang yang kedekut.
Jadi marilah kita sama-sama kasih dan cinta kepada Rasulullah dengan mengikut sunnah-sunnahnya, dengan mengikut suruhan-suruhannya, serta kita perbanyakkan berselawat kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.